takut. Jadi kita nak mengaji. Mengaji ini menambah yakin. Cuba tengok orang tak mengaji kalau cakap dengan Tuhan, cakap tentang Tuhan dia orang kata tengok Allah. Tapi kalau orang yang mengaji, yang betul-betul mengaji, dia nak cakap tu kita kata dia ada hak, dia ada batas, dia tahu yang mana yang dia boleh cakap, yang mana dia boleh cakap. Tapi kalau orang tak mengaji kalau cakap tu tengok lajak, dia boleh pinjau pergi. Kita kata hang cakap lajak lah. Orang dia kata lajak, tak ada break. Dia pergi terus. Dia tak heran lah benda Tuhan lah cara dia cakap. Maksud apa? Pasal dia tak ada ilmu, dia jahil. Orang mengaji dia nak cakap dia tahu. Kita insya-Allah sallallahu Muhammad Tuhan takdir anak dia sakit. Sakit macam mana Allah Muhammad? Ada jantung berlubang. Dulu tak detect. Mel umur 5 tahun pun dia detect kata rupanya jantung berlubang. Dia orang mengaji. Dan tu lagu suami dia pun ke masjid. Dia pun buat mengaji. Dia dapat tahu lagu tu anak sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak buat macam mana? Anak dia dekat kita. Allah Ta'ala punya. Dia nak uji, dia bagi kita pinjam. Kalau panjang umur, kita ikhtiar usaha. Kalau sihat-sihatlah. Kalau tak ada, kita kena ratu buka hak kita. Mana buat orang mengaji? Dia tahu tak mana dia nak kena cakap. Tapi kalau orang tak mengaji, dia cakap dia nak. Kita duk semayang apa lah. Dia jenis semayang dia, tapi mengaji tak mau. Dia nak kuat. Hari ni tu banyak. Elok ustaz buka kitab dia semayang masjid lah. Elok ustaz kitab dia. Jauh lah. Pasal apa yang dia semayang dia mengaji tak mau lah. Padahal mengaji itu lebih berwajib daripada semayang. Kalau hang tak semayang di masjid, tak dosa lagi. Atas mazhab Syafi'i. Baru sunat, daripada sunat muakkad, bukan wajib lagi. Tapi mengaji wajib. Makna katakan hang tak semayang, hang mengaji. Dia tak semayang. Kata tu guru kata, qolal musannif rahimah dia sampai hari tu mengaji. Habis mengaji, wallahu a'lam dia pencabut tak semayang. Tak dosa lagi. Cuma bodoh. Semayang tu lalang mai dah. Tapi tak dosa lagi. Tapi kalau dia main semayang, bila ustaz kata qala al-musannif perlu ustaz betul balik. Banyak dia nak geng tu. Dia tak mau ngaji, dia nak ibadat aja. Ini nama dia apa? Pemalas. Dia tak mau beritahu agama, dia nak selesai ya. Bagi nampak kata aku semayang kot. Semayang tanpa ilmu, Tuhan terima tak semayang juga ke? Jadi tak faham tu. Dia pandai dia semayang. Tak kenal Tuhan apa. Jadi orang yang mengaji dia tahu. Bila dia tak mengaji, jadi lagu tadi tu anak dia jantung berlubang ke apa dia kata dia memang berlubang dah. Jantung berlubang. Orang tak bawa anak betul. Anak dia tengok lubang. Dia tak kata hang berlubang. Allah sallallahu alaihi Muhammad kan. Dia kata Allah sallallahu alaihi Muhammad tu dia tak ada kita ada semayang penat lelah apa dia buat bunyi kita pula. Kau kita ni jenis orang tak semayang padahal dia nak uji. Dia cakap. Siapa? Pasal dia tak tahu, dia tak kenal dia siapa, Tuhan siapa. Dia tak tahu. Orang yang kenal Tuhan, dia takut kepada Ta'ala. Dia nak cakap lebih kurang, boleh tak berani. Dia tak berani itu bukan pasal dia takut lagi Tuhan betul mana. Sebab dia hormat kepada Tuhan. Macam anak pula. Anak ni kalau dia ada ilmu dalam kepala otak dia tahu hak dia. Dia tahu macam mana perintah Tuhan kat dia. Dia nak cakap dengan mak ayah dia lebih kurang, dia berani tak? Dia tak berani. Dia tahu tak boleh cakap begitu dengan mak. Kalau dia silap cakap, dia minta maaf. Mak tadi terkasar bahasa sikit, minta maaf. Minta rela dengan tak rela kat saya, tidur dia tak berkat. Jadi dia ilmu. Dia tahu tu mak dia tak ada cakap lebih kurang. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia kata apa? Lepas tu mak dia teriak, baby. Dia tak mahu apa. Kan? Kita tak kata apa. Dia pun nak kata kita. Kan? Kata. Sampai mak dia teriak apa semua, dia tak nak minta apa. Sebab apa tu? Orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu, dia takut. Mak kalau tak rela aku pulang daripada rumah ni, langit bumi semua laknat aku. Kalau mati tengah-tengah tu, tempat tahu lah kat mana. Kecuali mak tu rela balik. Jadi dia tahu tu, dia cakap lebih kurang, dia tahan belajar. Tu paling kurang, kita kena duduk di martabat pertama. Ilmu yakin pada martabat ilmu. Iaitu dengan mengaji. Kalau kita tak mengaji, yakin pertama pun tak sampai peringkat paling rendah tu. Bila tak dapat yakin, lawan bagi yakin apa dia? Syak. Apa syak? Ragu-ragu. Ragu-ragu di mana? Dalam kufur. Ingat tak kita mengaji saya cerita dalam bab tauhid yang kita belajar dia kata apa? Wajib mengetahui serta mengaku putus dalam hati tu apa dia? Ni. Jajah bahasa Arab. Mengaji. Boleh jawab tu mengaji lah. Allah sallallahu Muhammad. Ni martabat dia. Atas sekali nama dia Jahil. Ni paling atas sekali. Jahil apa? Jahil ni bukan bodoh. Bodoh bahasa Arab panggil baladah. Jahil ni lain. Baladah ni.
Baladah ni banyaklah. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Abang lah ni. Sagi sampai 10. Tok guru tanya balik. 1 tambah 1 berapa? 11. Tu bodoh. Makna kata ajak pergi ke mana-mana tak payah. Hak tu ulama kata dia ni diwajibkan mengaji, tapi kalau dia tak faham tak dosa dia. Sebab dia memang tak lebih lah, tak payah kat dia aja. Tapi yang ni dosa. Jadi maknanya dia boleh tapi dia tak boleh mengaji. Jadi dia tak tahu. Orang buat mengaji pada gulu dia tapi bekah sapi lagi najah dia tak boleh mengaji, penawar bagi kita tasawuf dia tak boleh mengaji, dia tak boleh ambil tahu. Hak ni jahil ni dosa ni. Hak ni martabat pertama. Martabat paling hina sekali. Yang kedua, yang ni yang Tuhan kata kat Nabi Muhammad, wa'rid 'anil jahil. Ai wa'rid ya Muhammad 'anil jahil. Berpalinglah engkau Muhammad daripada orang jahil. Orang jahil tak nak kata apa. Orang jahil ni kalau dia cakapkanlah tu. Tok guru tak mau kelas batu, kita bukan batu lah. Tu kata orang jahil dia leceh. Hampa tengok. Dalam Facebook haji apa? Bidang apa orang jahil dia suka belajar. Kalau bidang kesihatan, doktor tak cakap ni, dia pandai-pandai dah bukan ketua hari ni. Kalau dalam bidang agama, Tok Mufti tak berkeluar fatwa hari, dia berkeluar fatwa lah. Orang jahil dia memang suka belajar. Sebab dia tak tahu apa dia tak tahu. Dia cakap apa dia nak. Tengok. Mufti kata, lah ni COVID, semayang kena berjarak sebab takut jangkit. Umat tu dia nak pindah. Dia bibit, tak sampai lah jatuh. Dia tak sampai. Dia ni bengong. Dia kata, mana pernah ada semayang berjarak, Nabi tak pernah buat. Dia kata, bodoh. Zaman Nabi ada COVID tak? Tak ada, benda tu baru. Bila benda baru, kita masuk dalam hukum aridi. Hukum syarak bangsa aridi. Bukan hukum syarak asli lain. Dia benda baru. Macam bisi basuh lah, zaman Nabi tak ada bisi basuh. Tak ada. Bila tak ada zaman Nabi, kena tanya ulama. Allah ni bisi basuh ada. Macam mana sah ada bisi basuh? Ulama kata, boleh. Syarat dia lepas basuh. Kalau baju tu bernajis, kita kena bilah kali kedua. Buang pula, baru sah. Benda tu tak ada zaman Nabi. Tapi ulama-ulama ada jari-jari pandang nak berkala hukum. Dia tak ada, tak mengaji pun. Kata dia tak sah. Pasal baju dengan musim-musim. Kat zaman Nabi tak ada. Tunggu tak bodoh. Tak bodoh. Dia gitu. Semayang jamak zaman Nabi tak ada. Padahal dalam zaman Nabi COVID tak ada. Dia kata zaman Nabi ada wabak. Law wabak zaman Nabi ta'un. Dia nak pasien berpindah ke ayak. Bukan pindah macam kita ke udara. Zaman Nabi ke ayak. Jadi kalau sentuh ni bukan mengayak. Ni tak apa lah. Tak apa tentu. Allah. Itu berjatuh. Tak apa lah bertemu pun. Kecuali kita minum di tempat yang sama. Zaman lah COVID ni wabak. Pasien berubah ikut angin. Dia pindah ke angin. Maka berjarak ulama pula. Ulama tu pun bukan dia tak mau semayang rapat, dia berindu zaman tu apa yang apa seorang semayang. Tu kata dia hanya dia ingat dia seorang semayang. Akhirnya dia kata tu mufti dajjal dia kata mengajak umat berpecah belah. La ilaha illallah cakap. Kawan tu mengaji sampai malam tak mimpi Rasulullah berapa kali kita kata begitu. Tak ada sangka baik untuk ulama tak baik itu. Apa dia ni ilajak ni. Jadi nombor 2 naik atas ni pada jadi nama dia apa? Nama dia Waham. Wahmul. Jahlul Waham. Ingat tak? Jahil ni 0%. Tak tahu apa dia ni. Waham ni 25%. Takat-takat tu. Dia nak tahu sikit-sikit tu dia dengar lagu tu tahu. Dia nak mengaji lampu syarat. Orang kata dia berhenti kat lampu syarat, masjid biru dengar lagu takat kata dua. Lampu hijau je lah. Dia betul ya, boleh sat-sat. Nombor 3, nama dia Syakul. Syak ni apa? 50-50. 50 yakin, 50 ragu. Hak 25% ni, Abang Hamid 25% je nak yakin. Dia dekat lebih pada tak yakin. Kalau syak ni 50-50. Yakin pun sikit, setengah. Ragu pun setengah. Dengan Tuhan. Tak lagi. Nombor 4, nama dia Zan. Zan ni apa? Zan ni dia 75% kakak yakin. Kita panggil dia sangkau. Ni Zan. Yang kelima ni bawa dipanggil iman. Dipanggil yakin. Yakin. Maknanya satu mati. Yakin.
Kena tu martabat dia. Jadi kalau orang tu tak mengaji, hidup di martabat jahil, dia 0%, yakin dia kepada Tuhan tak ada. Atau kalau dia mengaji sikit, dia dapat martabat wahab, tapi dia 5%. Yakin dia kat Tuhan, kat agama, kat Nabi, dia 5% saja. Kalau naik sikit, dia mengaji sikit lagi, jadi syok. Naik sikit lagi, mengaji jadi zon. Kalau dia mengaji betul-betul sampai dia mengenai Allah, dia naik martabat yakin. Baik, daripada sini sampai sini, ini daripada jahil ni sampai zon ni, semua ni duduk dalam keadaan kufur kepada Allah. Semua kafir. Ni baru beriman. Tu dia kata paling rendah martabat yakin hari dapat mengaji sampai dapat yakin kepada Tuhan. Lain daripada itu semua dalam kufur. Tu Nabi kita kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir fakir tu membawa kepada kufur. Fakir apa? Fakir ilmu. Orang yang fakir ilmu ni dekat kepada kufur. Orang yang fakir ilmu ni dekat kepada kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita mengaji supaya tak ada dalam batin kita ni perasaan ragu-ragu dengan Ta'ala. Apa jadi dalam hidup kita pun, kita tak ada syak wasangka dengan Tuhan. Yakin dengan Tuhan. Dia iman, dia tidak ada boleh istilah taradud. Kalau bahasa Arab adalah istilah usul dia punya taradud. Taradud ni tengah-tengah. Dia nak percaya apa sikit-sikit atau tak percaya apa ada. Hak tu taradud tu, at-taradud juz'un minal kufri. Ragu-ragu juzuk daripada kufur. Orang ragu-ragu dah masuk kufur pun nak. Sebab tu semayang, kita tengok semayang. Kalau dia semayang, kita duk syok. Aku ni sah lagi ke tak sah di semayang aku? Batal lah. Allahu Akbar. Masa lu kentut, merasa kentut kedok. Kentut kedok, dia dah batal. Sebab dia tengah-tengah, dia tak duduk. Kalau dia mamam, dia tolak apa? Kentut kat tolak betul. Tak apa. Tapi dia duduk layan. Kentut kedok. Tak kentut pun batal lah. Sebab hang dah ragu-ragu. Sumpahlah kita duduk tengah mayang ni, orang main ketuk pintu, Assalamualaikum. Kak Leha. So orang tu kenal. Main ni cek kahwin. Tak boleh buat kahwin itu. Tak boleh buat kahwin. Dia apa semayang. Dalam hati dia kata, ingat suara tu, aku nak berhenti ke tak berhenti. Hak tu dah batal semayang. Sebab apa? Tengah-tengah. Dia tak boleh. Kalau dia main Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, bagi salam kan. Kita pun bagi salam, pergi pergi sudah. Salam berbayang tu. Mahal tak batal. Tak batal. Tapi kalau dah nak berhenti ke dak. Nak berhenti ke dak tu dah batal sebab dia panggil taradud. Serupa iman. Kalau yang betul ke dak? Betul ke dak? Dah tak betul pun batal iman. Kena mengucap semula betul yakin balik. Dan masalah iman ni paling sensitif sebab tak nampak batalnya. Kalau solat kita nampak batalnya, tapi iman tak sedap bila kita batal. Sebab tu Nabi kata jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Nabi kata iman ni macam kain. Kamu duk guna lama-lama lusuh, boleh diburuk. Jadi nak kena buat apa? Jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Sebab kamu tak tahu bila kamu batal iman. Kamu salah cakap, kamu salah pegang, kamu kena salah la ilaha illallah. Dan ada benda yang batal, kita boleh sempurnakan lala tu. Ada benda yang batal, tak sempurna sampai sudah. Kecuali dibetulkan pegangan, saya sebut dari itu. Misalnya kepada Allah sallallahu Muhammad. Semayang kita, kalau kita batal disebabkan oleh ragu-ragu tadi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Leha. Dia buat lagu. Allah sallallahu Muhammad. Jadilah kita gugaklah dia dalam kita pun Waalaikumsalam. Gitu kan. Jadi Allah Muhammad, kita ni duk fikir hati kita, nak semayang tu ke nak berhenti dulu sambut dia saya semayang lain. Duk ragu-ragu sebab Zuhur lambat lagi ni baru setengah. Lah panjang ni semayang pula lepas tu. Ngumpat betul lagi semayang lain lah kan. Duk ragu-ragu tu semayang dah batal. Bila semayang batal, Allah Muhammad selesai batal tu,
kita takbir semula, niat masuk balik kan. Padahal berhenti dah, lain usalli fardhu zuhri. Sekali lagi lah. Boleh masuk lagu tu je, batal yang masuk kita berbetul balik niat kita takbir lain. Tapi ada benda yang batal, tak boleh takbir terus. Kena berbetul ke apa yang tak betul tu. Mana? Contoh kita batal dengan sebab dia ijak di kaki. Sedap-sedap ada tak ijak di kaki. Batal mana? Adakah lepas sedap tu batal, kita takbir lain, kau kena lebih basuh dulu kaki dulu. Ada benda yang menghalang sebab yang sah kena lebih basuh dulu. So pun iktiqad, ada benda kita batal aja, kita suruh mengucap balik, masuk balik. Ada benda yang batal, langkah orang tak lepas. Dia tak nak lepas. Pasal hak dia pegang tu salah, kena berhenti pegangan dia dulu baru dia masuk. Kalau dia mengucap pi 400 kali tak masuk juga. Misal dia pegang, kita ni kita buat sehari ni, kita yang buat, bukan Tuhan buat. Tuhan cuma cipta kita buat sendiri semua. Tu akidah. Menyimpang lah tu. Jadi apa tu? Jadi Jabariyah. Jadi Qadariyah. Tuhan buat kita, kemudian kita boleh tentu semua yang kita nak. Kita buat sendiri, dia cuma cipta kita. Esok dah kelak dia timbang amal betul. Tapi hari-hari kita ni, kerja buat kita ni, kita yang buat sendiri, bukan Tuhan buat. Tu nama dia Qadariyah. Ada yang menyimpang daripada Ahli Sunnah Jemaah. Betul? Dia pegang lagu tu. Kita kata salah pegangan tu, kena ucap balik. Dia ucap tapi dia pegang lagu tu juga. Tak masuk ucap ni. Ucap pi 400 kali tak masuk. Kena betul pegangan ni. Ni tuan. Saya pegang pen ni, saya tulis. Siapa yang tulis sebenarnya pada akidah kita? Allah Ta'ala. Sebab tidak ada kudrat iradah kecuali milik Allah. Tapi saya ni digerakkan. Tuhan bagi izin untuk gerak. Makna kata kalau saya tak dapat izin dari Tuhan, gerak saya ni tadi lah. Itu akidah kita. Lah ni dia pegang, gerak ni kita buat. Baca akidah begitu. Makna kata kita ada kudrat sendiri. Mana kalimah la haula wala quwwata illa billah. Hak ni kita faham. Tapi bukan pula bila kita beriman hak ni daripada Ta'ala sampai dia tak payah buat apa. Tu nama lain pula. Hak tu nama lain Jabariyah. Jabariyah ni apa? Tuhan tentu semua tak boleh buat apa dah. Serah je lah. Mati sakit-sakit dia buat apa. Tu Jabariyah pula. Hak tu pun terkeluar pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah duduk tengah-tengah. Tak Qadariyah, tak Jabariyah. Apa dia? Kita tahu semua ni daripada Tuhan dengan izin Tuhan, tapi tak menafikan hati kita memilih untuk berusaha. Ni jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang datang jadi kat kita, tu perompak tu, dia pergi curi, dia pergi merompak orang. Siapa yang bagi dia izin merompak? Allah. Kalau siapa salah? Dia buat tanya kita, itu bangsa bodoh tu kan. Dia buat kita bagi kita ragu-ragu. Hampir tak kena aku start. Dia orang lain kan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata tu, siapa bagi gerak? Dia kata Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi gerak, jadi Allah Ta'ala yang merompak. Kalau Allah Ta'ala merompak, tak apalah hak dia sendiri. Rumah tu dia punya, harta tu dia punya kan. Dia bagi kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal kita pasal pegawai tu kena hukum. Tengok lah. Akidah kita Ahli Sunnah Jamaah di bahas ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja buat kita ni berlaku dengan izin Tuhan. Tapi Tuhan hukum kita tak mana? Tuhan hukum kita tak pilih pada hati. Kita hendak buat. Itulah niat mula-mula dikira. Bila hang niat untuk merompak, Tuhan hukum hang tak niat tu. Ada perlu rompak, Tuhan izin hang buat. Tapi kerana hang niat untuk merompak. Sebab tu dalam fiqh kita mengaji, bila orang tak buat ibadat baru niat, dia dapat pahala tak? Belum buat lagi dah dapat faham? Agak ada rasa sujud dulu dah tak. Aku jangan tak kena. Pasal apa yang bila niat dapat pahala dah? Pasal Tuhan hukum tanpa pilihan. Ikhtiar. Kita salah faham kan? Kita dah faham ikhtiar ni buat. Salah tu. Dalam istilah tauhid salah. Yang buat ni bukan ikhtiar, yang kita beri kasab. Kasab. Ikhtiar bukan ni. Kita tak guna istilah ni aku ikhtiar usaha dan kalian. Ikhtiar lain, usaha lain. Usaha bahasa Arab panggil kasab. Kita gabung dua-dua, kita buat satu. Ikhtiar usaha. Ikhtiar lain, usaha lain. Ikhtiar kerja hati. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan masjid ni. Aku nak pergi ke tak pergi? Itu ikhtiar kerja hati. Tak ada kena badan ni. Hati tu. Aku nak pergi. Ya. Ikhtiar dia nak pergi. Lepas tu dia pun pergi start motor, hati tu dia kasar. Dia buat badan orang zahir. Lain tak? Ikhtiar lain, usaha lain. Jadi Tuhan pilih mula-mula tak mana? Tuhan tulis hukum tak mana? Tak ikhtiar, pilih dulu.
Pasal apa tuan Tuhan bintang niat? Sebab dah kerja buat zahir ni daripada Allah Ta'ala dengan kekuasaan Tuhan. Kalau dah Tuhan tak izin kita buat dengan zahir kita, macam mana kita nak buat kalau Tuhan tak izin? Misal aku ni, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami malam Jumaat, malam dia baca sini masjid, tapi ya. Hati dia pilih, dengar azan dia tak pilih. Tiba-tiba start motor, dah naik kita motor dah. Senak perut pula dah. Hai perut ni pun senak tu ni juga. Senak perut, masuklah belayak. Masuk mesti ingatkan 5 minit. Rupanya dia pun boleh kebas lagi lah dalam jamban tu. Bergerak sampai kat setengah nak isyak. Keluar pula tak ada lagi. Tapi dia pilih lah nak pilih tadi. Tuhan bagi tak pahala. Sebab hal zahir ni dia tak ada nak mampu buat kecuali Tuhan bagi izin. Tapi dah Tuhan tak izin lah dia sikit perut. Tak apa, tapi tak nak dapat pahala. Itulah saya kata yang Tuhan akan hukum mula-mula ialah pada pilih. Adapun pada buat tu nombor 2 kira nanti. Sebab itulah yang paling penting hati kita. Sebab tu dalam tasawuf dia ajak kita selalu niat yang minta yang apa pilih yang baik. Aku niat saya aku nak pergi masjid, aku niat saya aku nak cari rezeki halal, aku niat saya nak buat sedekah, aku niat saya nak sembahyang duha. Dia niat yang baik, tu kira pahala mana? Sekali dia dan ke dia tak dan, dia terlepas, dia terlupa, hak tu kira lain. Jadi kalau orang tanya kita, pasal apa perompak tu dihukum kalau kerja buat tu dia buat Tuhan? Perompak tu dia izin Tuhan. Dia pilih lah perompak tadi. Hang pilih kan? Itu Tuhan dihukum. Hang berkehendak nak buat benda tu. Nampak tak? Dia beza ikhtiar dengan usaha. Dengan sama kan ikhtiar dengan usaha. Ikhtiar lain, usaha lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Tadi tak mana weh? Mesti tak mana. Tu yakin. Paling kurang kita mengaji dapat ilmu sampai dapat martabat paling rendah. Paling rendah yakin. Hak wajib ni. Ilmu yakin. Yakin yang terlebih berdasarkan kerana dia mengaji. Dia ada ilmu. Dia tahu Tuhan lagu mana. Kalau tak tahu, tak ada ilmu, yakin pun tak dapat. Bila tak yakin, dia duduk di salah satu. Jahil ke, waham ke, syak ke, soal. Yang mana empat-empat di atas tu, semua dia dalam golongan kufur. Orang kafir kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah kita. Sebab tu mengaji supaya keluar daripada aku. Orang yang jauh daripada ilmu dekat kepada kufur. Confirm dekat kepada kufur. Mengaji. Baik. Selepas ilmu yakin, saya contoh sikit dalam dia ada martabat kedua. Paling kurang dapat ilmu yakin tu, paling kurang dapat ilmu yakin tu, itulah dipanggil jazam. Itu jazam. Yakin ni kita panggil jazam. Sampai dekat tu walaupun martabat ilmu yakin sekalipun, kita panggil bahasa Arab dia jazam. Jazmun. Jazmun ni apa? Putus ataupun muhkamat. Apa tu? Hak ni dia kata. Yakin dengan putus, percaya dengan pasti, percaya dengan putus lah kita tahu kita sebut itu jazam. Paling kurang tu martabat ilmu yakin dapat martabat jazam. Apa jazam? Jazam ni makna dia percaya sungguh-sungguh sampai tak boleh digoncang lagi keyakinan dia. Itu jazam. Lagu mana? Berapa ramai orang mengaji. Ada juga orang mengaji duk masuk dalam kuliah, tapi dia tak sampai lagi jazam. Duk ragu-ragu lagi dengan Tuhan. Tuhan tak bagi nur dalam hati dia. Sebab ilmu ni nur. Kalau hati dia penuh dengan dosa, tak masuk nur dalam hati yang penuh dosa. Kena taubat pun kepada Tuhan, baru yakin. Duk masuk dan mengaji dengan tok guru, dengan ustaz, dengan bapa, dengan apa semua. Tapi keluar daripada kuliah, tetap cara pemikiran, cara percakapan, tindakan tak melambangkan orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Tak payah. Tak dipilih oleh Tuhan. Tapi orang kalau mengaji sampai paling kurang ilmu yakin, dia jazam, yakni dia mengaku putus, tak boleh gunggah lagi dah. Macam mana tak boleh gunggah? 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Mailah profesor mana pun, pensyarah mana pun, cikgu mana pun, doktor mana pun, mai habaq 2 tambah 2 5, dia tak boleh terima. 2 tambah 2 mesti 4. Itu kita panggil jazam. Dia tak bolak-balik dah. Kita panggil iman. Tengok pada ni Allah SWT Muhammad Sayyidina Bilal kan, beriman. Dia kan orang kulit gelap, orang Habsyi. Jadi hamba api. Hamba kepada apa? Hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Jahat tu, orang kafir penentang Rasulullah. Tiba-tiba dapat tahu kata Bilal masuk Islam. Dia panas, dia tentang Islam, dia teruk lawan Rasulullah. Dia hamba dia senang, dia Islam malu lah dia. Jatuhlah reputasi dia. Allah pula ajak orang lawan Muhammad, tengok pengikut Rasulullah ikut Muhammad, malu lah.
Bila malu, dia nak buat apa? Nak semua tinggal. Dia siksa teruk. Pasal pada Nabi Bilal. Ambil dia, ikat di kayu, pacak dia tengah pada pasir, minum, tak bagi makan, tak bagi hidup, buat panas matahari tu. Wih, pada pasir bukan panas kita ni. Panas kita ni pun kita lalu dulu tu dia masuk kita. Panas tak? Ni pacak kayu tu, dia tengah pada pasir tu, duduk itu. Sehari semalam tak bagi makan minum. Dengan dahaga, ya Allah, kita hak sat-sat pun keluar. Cari yang kau kena syik lah cuaca kan kita pun. Allah Muhammad kan. Allah tak ada orang ni kau kena syik tak ada. Tak terlibat apa lah kau. Jadi sirap Bandung lengkong macam dia cari. 3 payah abci mana yang bergasak ni. Kita bagi harga lo kita kira lah yang kita makan cucuk insulin ke apa. Allah Muhammad teruk. Di Nabi Bilal ni duduk tengah pada pasir. Tengah pada pasir tu terik matahari tu, tak minum tak makan sehari. Nak suruh ubah balik. Nak ubah macam mana? Yakin tu. Benar nak ubah ni, benar ragu-ragu. Aku yakin, aku percaya sungguh kat Tuhan ni. Hampa tu sudah paksa lah. Padahal kalau kita bilang hukum mereka, kalau orang ancam ni sampai nak bunuh kita, boleh kita aku murtad sebab nak selamatkan nyawa. Tapi hati kita tak ubah. Cuma mulut je nak selamatkan nyawa. Tapi bila dia yakin, sampai tak mulut dia tak ubah. Mati. Orang yakin semua. Tak lepas. Buat macam mana pula? Ambil kayu, bakar pergi merah jala kayu tu, kayu bakar tu, tembak di belakang, bertulak kulit. Tembak. Benda ni kena. Waktu tu Islam tak kuat. Sahabat-sahabat boleh tengok jatuh yang akan. Oh, nampak macam mana bila kalau kami keluar, kami berkenal sekali, kami tak kuat lagi di Mekah. Teruk ni, tengok ayat menangis. Nabi itu Nabi dia menung. Dia munajat kat Tuhan, berilah pertolongan ya Allah, berilah pertolongan. Sebab Islam tak kuat. Tembak ni bila menjerit sakit. Akhirnya tak puas lagi, tak keluar lagi. Ikat di Bilal di kuda tu buat pelari di gunung-gunung di Mekah tu, gunung-gunung hak tahu, gunung-gunung di Mekah tu kan beri batu bukan ada pokok lalu kita. Seret ni, kulit ni terkeluar habis Bilal. Letak di situ. Pergi tengok. Macam mana Bilal nak tinggal tak agama ni? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang satu-satulah. Yang satu-satulah. Yang satu-satulah. Tahu lah. Lah kali ambil batu besar, hempak di perut dia, dah lah tak makan, tak minum, hempak batu yang besar di perut pula, seksanya bila nak nyawa tak boleh. Tengok mulut cakap, yang kadang-kadang lepaslah tuan, saya seksa. Pitak di telinga, tak telinga di mulut dia, ingat. Ahadun ahad, ahadun ahad. Yang satu-satulah, yang satu-satulah. Umur tu kata jazam, yakin sungguh kepada Allah Ta'ala. Sampai Tuhan takdir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kaya raya, dia berpulak duit dia kata aku beli wala harga yang mahal. Dia beli Sayyidina Bilal. Bila beli Bilal, bukan lagi hamba dia bebaskan Bilal pada Bilal. Dengan Nabi SAW ra'i Bilal ni punya yakin iman dia kepada Tuhan. Nabi kata, wahai Bilal, aku lantik kau mulai hari ini jadi muadzin di tanah Mekah. Mulia Bilal. Padahal dulu kan orang Arab ni pun jadi berkasta. Jadi orang boleh gelap ni, orang tak pandang, memang jadi kuli lah. Memang tak dipandang. Tapi Rasulullah dia buang semua. Dia kata orang kulit gelap tu tak ada peduli. Iman kepada Tuhan dia sempurna, takwa kepada Tuhan, aku hormat dia. Angkat jadi muazzin di Mekah. Suara Bilal dia dengar dengan kuat tu. Bilal dia orang negeri suara kuat. Bukan ada mic ni. Ini pendengar dengan mic ni. Tu kan ada mic. Bateri everready kita lagi tu. Bilal ajar lagu tu. Tapi dengar habis dia kata Mekah. Sampai dulu saya pernah cerita riwayat ketika tukar azan nak suruh orang lain sebab Bilal ni azan suara kuat tapi sedap tak tahu mana biasa aja. Suara dia kuat. Ada seorang ni suara sedap. Dia kata bagi saya try sekali azan untuk bagi Bilal ya. Suara saya boleh beat dia tak? Saya boleh teranum. Kan? Bila dia azan subuh hari tu, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat sembahyang pun selesai dah. Jibril turun. Kat gua Jibril turun. Mana ada Rasulullah turun kat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, hari ni orang Mekah tak sembahyang subuh lah. Jibril kata, tak sembahyang subuh hari ni. Nabi kita sembahyang tadi. Kami tak dengar pun azan. Selalu kalau Bilal azan, dengar malaikat sujud. Tu dah hati dia dengan Tuhan. Dengar sampai malaikat sujud suara Bilal. Kawan dia azan, tak dengar suara. Pasal apa? Dia azan suara sedap tapi hati tak betul dengan Allah Ta'ala. Orang tu kata, beza lah kita buat Allah SWT. Ada orang buat amal sikit tapi hati ikhlas, dia mulia. Ada orang buat amal banyak tapi dia cameraman yang megang mak dia sedekah. Faham tu dia sedekah dah RM10. Cameraman ambil RM4 lah. Allah tak ada apa lah kan. Tu lah. Paling kurang duduk di ilmu yakin bila mengaji. Kemudian
Martabat kedua nama dia Ainul Yaqin. Ainul Yaqin ni dia nampak dengan mata kepala. Martabat dua, mata tinggi lagi lah peringkat wali-wali Allah. Macam kita duk percayalah Nabi. Bila kita lagi yakin lagi bila kita mengaji. Masuk kelas, Tok Guru mengajar hari ni kita akan mengaji bab kerasulan, bab nubuah, bab rasul, cerita pasal Nabi. Nabi lagu ni, Nabi lagu ni, Nabi lagu ni, Nabi yang paling afdal Rasulullah, tanda-tanda dia begini-begini, hurah-hurah. Hati kita lagi yakin. Lepas tu masuk pula kuliah hadis 40 pasal Rasulullah. Kemudian masuk pula kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan dalam masjid lagu ni banyak orang belajar Syama'il Muhammadiyah. Saya tabak rupa Rasulullah. Rupa Nabi, rambut Nabi, kaki Nabi, tangan Nabi, Nabi makan macam mana, berjalan dengan jubah Nabi macam mana. Kita duk tengok, duk mengaji tu lagu nampak, boleh bayar. Oh Nabi macam ni, oh Nabi macam ni. Itu nama dia ilmu yaqin. Dia dapat ilmu. Tapi bila dia beramai, dia bersolawat, satu malam tidur, mimpi Rasulullah. Nampak Nabi walaupun dengan mata hati dalam mimpi dia. Dia naik martabat kedua, yakin dia. Ainul yaqin. Yakin sebab tengok. Oh, dia kata, Isnak cerita, dia kata, aku tak tahu kalimah lah. Pasal apa? Alhamdulillah, kalau bukan nak nak sombong, Tuhan bagi kepada kurniaan. Malam semalam dia kata, aku nak tidur, aku tak fikir apa, cuma aku duk khatam selawat, dia kata. Duk khatam selawat lah kat dalam wuduk tu, terlena dia kata sejadah. Tak je lah, dia kata, dengan sejadah tu pahit syok. Tak lahak tadi buat kerja apa bagai. Terlena sejadah. Terlena tu dia kata, aku mimpi, dia kata, aku nampak Rasulullah, dia kata, macam mana? Jatuh yang mata. Tak nak cerita ke, dia kata. Dia kata, Allah, hebatnya orang dia, aku tak nak tengok orang lagi tu. Dia pergi kepada Ainul Yaqin. Yakin dia lagi kuat sebab dia nampak dengan mata hati dia. Atau mata kepala dia. Lagi yakin. Hakul yakin. Hakul yakin ni bukan nampak lagi, rasa tu ke mana? Dia kata, hari itu Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, ni saya cerita sikit supaya nampak macam mana hakul yakin. Saya cerita yang pelik pula. Memang benda ni berlaku keramat para awliya Allah. Habis mimpi Rasulullah, wali-wali Allah tu kita ni ada mimpi Rasulullah.